Wahai ananda, dengarlah amanat terhadap gurumu, hendaklah hormat. Ilmunya banyak, memberi manfaat, menyelamatkan hidup dunia akhirat. Kepada gurumu hendaklah sopan, tunjuk ajarnya ananda dengarkan. Penat letihnya jangan dilupakan, supaya hidupmu dirahmati Tuhan. Kepada gurumu janganlah derhaka, janganlah pula berburuk sangka. Tunjuk ajarnya ananda jaga, supaya manfaatnya dapat dirasa. Kepada gurumu eloklah perangai, apabila disuruhnya janganlah lalai. Tunjuk ajarnya selalu pakai, supaya hasratmu cepat tercapai. Apabila gurumu selalu kau tata, bertunjuk diajar engkau membangkang, akibatnya hidup bukan kepala. Ilmu dituntut berkahnya hilang. Kepada guru jangan menista, bercakap kasar bermasa-masa. Orang benci Allah murka, hidup luakan dan minta-minta. Dalam syair tentang menghormati guru terdapat 6 akal budi. Antaranya, yang pertama, hormat kepada guru. Dalam aspek akal budi pada rangkap pertama, penulis Dennis Effendi menunjukkan bahawa ibu bapa berperanan untuk memberi nasihat kepada seorang anak agar sentiasa menghormati guru. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan tiang utama dalam membentuk diri anak-anak. Penulis juga menyatakan bahawa sebagai seorang murid seharusnya bersikap menghormati guru kerana setiap ilmu yang dicurahkan oleh guru merupakan nilai yang sangat berharga. Jelaslah bahawa isi tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada masyarakat adalah sasiah diri seseorang murid bukan sahaja diukur pada tahap pendidikan, tetapi diukur pada tahap nilai-nilai murid yang ada dalam jiwa seorang murid. Akal budi yang kedua,
patuh dan berdisiplin. Dalam rangkap kedua, penulis menyeru ibu bapa berpesan kepada anak-anak untuk sentiasa berkelakuan sopan serta patuh terhadap guru. Penulis juga menyatakan bahawa ilmu yang ingin disampaikan oleh seseorang guru itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini demikian kerana pengorbanan seorang guru memerlukan kekuatan fizikal dan mental bagi melahirkan modal insaniah yang cemerlang dari aspek dunia dan akhirat. Penulis ingin menyampaikan pesanan bahawa apabila seseorang individu itu menjaga hubungannya dengan guru, sudah pasti pelajar dapat keredaan dalam menuntut ilmu. Seterusnya, penulis memberi pesanan kepada masyarakat agar tidak mudah lupa akan bakti dan pengorbanan seorang guru apabila meningkat dewasa. Ketiga, menghargai ilmu pengetahuan. Rangkap ketiga pula mengandungi akal budi nasihat kepada generasi muda supaya tidak bercakap kasar atau membangkang kata-kata seorang guru. Kesannya boleh menyebabkan hilangnya manfaat ilmu yang dipelajari. Selain itu, penyair juga ingin menekankan aspek kerohanian yang perlu ada dalam diri setiap individu bagi membentuk kesefahaman, simpati dan empati dalam diri pelajar dan guru. Persekitaran yang sihat dan harmoni mampu menjadikan guru dan murid lebih akrab tanpa mewujudkan perasaan negatif seperti berprasangka buruk terhadap guru. Penulis berpendapat bahawa murid-murid mempunyai tahap penguasaan yang berbeza dan sudah pasti ada di antara murid-murid merasakan diri diabai oleh guru dan kurang faham akan pembelajaran yang dipelajari. Oleh itu, situasi sebegini tidak seharusnya wujud dalam menimba ilmu, kerana ilmu yang bermanfaat sudah pasti lahir dari jiwa yang tenang dan bersih. Keempat, kesabaran dalam menuntut ilmu. Dalam rangkap keempat, dapat dilihat bahawa penulis merujuk akal budi kesabaran dalam menuntut ilmu terhadap murid. Situasi ini, penulis menggambarkan bahawa setiap guru sudah semestinya menginginkan yang terbaik untuk anak didiknya dan sebagai seorang murid perlu patuh akan arahan yang diberikan oleh guru. Hal ini demikian kerana setiap ilmu yang dipraktikkan dapat dijadikan manfaat yang berharga demi mencapai tujuan hidup yang sebenar. Penulis menyampaikan mesej membentuk kesabaran yang tinggi dapat disemai melalui sikap yang elok dan budi bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aspek akal budi yang kelima, meningkatkan hubungan sosial. Rangkap kelima, penulis menyatakan bahawa guru dan murid hendaklah memelihara keharmonian dan meningkatkan hubungan sosial antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana dapat mengelakkan situasi yang tidak sihat dan sudah pasti akan memberikan kesan yang buruk terhadap ilmu yang dipelajarinya. Aspek hubungan sosial ini sangat penting dan perlu dipraktikkan dalam pelbagai situasi agar membentuk kelompok masyarakat yang saling bekerjasama dan tidak bersifat sombong. Akal budi yang terakhir adalah berakhlak dalam menuntut ilmu. Rangkap yang terakhir, penulis sekali lagi menyampaikan pesanan buat ibu bapa kepada murid bahawa jangan sesekali menghina atau bermasam muka terhadap guru. Hal ini demikian kerana dalam mencari ilmu murid
seharusnya mempunyai jiwa yang tertib, terutamanya dari segi akhlak. Selain itu, guru merupakan perantara ilmu yang membawa kebaikan. Maka seseorang individu itu perlulah menerapkan akhlak yang baik untuk mendapatkan keseimbangan ilmu dunia dan akhirat. Dan bukan hanya mengutamakan ilmu semata-mata, tetapi ilmu akhlak yang sangat penting dijadikan sebagai amalan kehidupan seharian. Pemikiran yang terdapat dalam syair ini adalah guru melambangkan cahaya lilin yang sentiasa mencurahkan ilmu untuk menerangi perjalanan seorang murid sehingga berjaya pada masa akan datang. Guru tidak pernah kenal erti penat, lelah dalam mendidik dan membentuk akhlak murid di samping terlalu banyak pengorbanan seorang guru yang seharusnya dihargai oleh masyarakat. Oleh itu, tiada guru maka tiadalah diri seseorang itu pada hari ini. Secara rumusannya, berdasarkan akal budi dan pemikiran yang terdapat dalam syair tentang menghormati guru, dapatlah dirumuskan bahawa setiap kelompok masyarakat seharusnya membina suatu peradaban dalam menghargai pengorbanan seorang guru. Oleh itu, peranan guru bukan sahaja mendidik, tetapi guru merupakan rumah kedua yang perlu dijaga dan dihormati oleh seluruh masyarakat.